saya dan juga kawan-kawan saya akan membentangkan tentang tajuk apa kata orang muda dalam melestarikan alam sekitar. Jadi sebelum saya masuk ke tajuk yang pertama, saya nak memperkenalkan 3 orang kawan saya, iaitu Ami Zulaika binti Halim, Julia Anastasia binti Muhammad Zain, dan juga Liana Atira binti Edi Hairul Nizam. Jadi, sebelum saya pergi kepada apa itu definisi melestarikan alam sekitar, saya berbesar hati untuk memaklumkan yang bahawa saya dan juga kawan-kawan saya yang bakal bincangkan perkara ini, dia sebenarnya adalah berkait rapat juga dengan tema kemerdekaan pada tahun lepas dan juga tahun ni. Bukan itu saja, ia juga masih mengekalkan tema yang sama seperti tema tahun lepas, iaitu tema Malaysia Prihatin. Jadi, apa yang saya boleh katakan dalam video ni sebenarnya adalah saya berasa kagum lah dengan sebab sehingga ke tahun ini Malaysia masih lagi mengekalkan tema yang sama. Lebih-lebih lagi dengan keadaan Malaysia yang sekarang ni sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi boleh dikatakanlah yang rakyat Malaysia ni memang sangat kuat, berani, tabah dan sabar dalam menghadapi dugaan yang agak berat ni jugalah. Sebelum saya mula, saya nak tanya, korang semua tahu tak apa itu melestarikan alam sekitar, atau lebih tepat lagi perkataan lestari? Kalau tak tahu, saya berbesar hati nak berkongsikan dengan anda semua apa itu definisi lestari dalam video ini. Nak disingkatkan cerita sahaja, lestari tu dia sebenarnya adalah bermaksud kekal tau. Kekal di mana kita sebagai rakyat Malaysia mestilah memelihara keadaan alam sekitar supaya ianya sentiasa terjaga, bersih, kemas dan dalam keadaan seperti sedia kala lah sebelum kita hadap pandemik ni. Dan bukan itu sahaja, lestari ni juga dia menunjukkan kesungguhan kita dalam memberi perhatian sepenuhnya dengan baik kepada alam sekitar, serta kita juga boleh mengamalkan perkara tersebut dalam hidup kita semua, sama ada dari beberapa aspek, iaitu aspek bagaimana pemikiran kita, aspek tentang apakah tindakan kita, dan aspek tentang cara kita dalam berinteraksi terhadap alam sekitar. Aspek pertama iaitu bagaimana pemikiran kita, bermaksud bagaimana kita berfikir tentang alam sekitar tersebut. Contohnya macam perlu ke kita ambil tahu tentang alam sekitar ni? Kita kan cuma orang biasa je. Lagipun bukan kerja-kerja jaga alam sekitar ni, sapu sampah ke apa semua tu bukan kerja pembersih yang dah diupah oleh kerajaan ke untuk buat. Jadi perlu ke kita jaga alam sekitar tu lagi sedangkan dah ada orang lain yang jaga? Semestinya kita pun kena jaga juga. Dan seterusnya untuk aspek apakah tindakan kita, saya boleh bagi contoh terus, iaitu diri saya sendirilah. Contohnya satu hari tu saya tengah bersia-sia dekat taman rekreasi. Lepas tu tiba-tiba saya ternampaklah satu gumpalan kertas yang semestinya sampah tu dekat atas tanah. Jadi saya ada 2 pilihan untuk pilih. 2 iaitu negatif dan juga positif. Kalaulah saya pilih negatif, saya akan biar saja sampah tersebut di situ. Tetapi kalau saya memilih untuk jadi orang yang positif, saya akan kutip sampah tersebut dan buang di tempat yang sepatutnya lah, iaitu di dalam tong sampah yang dah memang disediakan oleh pihak kerajaan untuk masyarakat. Dan aspek yang ketiga adalah cara kita berinteraksi terhadap alam sekitar. Lebih dekat lagi iaitu bagaimana lagi cara-cara kita boleh menjaga alam sekitar untuk menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih kemas lagi. Jadi sebagai contoh, mungkin masyarakat boleh bersatu padu dalam menganjurkan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan rumah mereka ke, taman-taman rekreasi ke, banyak lagi. Dan pihak kerajaan juga boleh menganjurkan ceramah dan bagi tahu tentang kesan-kesan kebaikan apabila masyarakat menjaga alam sekitar dengan bersungguh dan sebaiknya. Jadi itu sahaja daripada saya tentang pengertian melestarikan alam sekitar. Jadi saya akan biarkan pembentang yang seterusnya untuk sambung lagi tentang tajuk apa kata orang muda dalam melestarikan alam sekitar tersebut. Saya Liana Atira binti Edi Hairul Nizam, PDR 19100001 dari kelas DRM 6A.
Saya akan menceritakan tentang peranan yang boleh belia atau penjawat awam dalam belia laksanakan di pejabat. Peranan yang boleh belia atau penjawat awam dalam belia laksanakan di pejabat iaitu organisasi masing-masing ialah melancarkan program Plastic Busters. Ianya bertujuan untuk mendorong perubahan tingkah laku di kalangan penjawat awam, khususnya warga kasar dalam menghindari penggunaan plastik sekali guna di pejabat. Yang pertama ialah membawa beg guna semula sewaktu membeli barangan, dan yang kedua ialah membawa perkakas dan kutlery guna semula seperti pinggan, piring, cawan, kutlery, penutup makanan seperti tudung saji, bekas makanan dan minuman sewaktu membeli makanan. Sebagai contoh, jika anda membeli makanan dan minuman di kedai makan sewaktu waktu makan tengah hari atau biasa dipanggil waktu lunch, anda hendaklah membawa perkakas dan kutlery guna semula agar tidak menggunakan plastik sekali guna untuk mengelakkan penggunaan plastik sekali guna di pejabat. Dan jika ada rakan-rakan yang ternampak bekas makanan dan minuman guna semula itu, mereka akan bertanya seperti, bekas makanan itu beli dekat mana? Cantiklah botol itu, awak beli dekat mana? Nanti boleh saya beli lepas ni. Seperti itu, jadi inilah peranan anda sebagai belia mengajak rakan-rakan untuk membeli perkakas yang sama, terutamanya warga wanita. Kita juga perlu menggalakkan penggunaan botol kaca atau juga jug dalam penyediaan minuman. Manakala di pejabat pula tidak menyediakan pinggan, piring, mangkuk, cawan, kutlery atau straw yang bersifat sekali guna. Kita juga mestilah berkongsi inisiatif atau tindakan yang boleh dilaksanakan semasa mesyuarat atau secara berkala. Ianya bermula dari pejabat, tetapi kita boleh terapkan penggunaan ini dengan lebih lagi bersama masyarakat-masyarakat lain. Sebagai kata akhir dari saya ialah kita mestilah bersama-sama bukan sahaja golongan belia tetapi kepada semua rakyat Malaysia bersama-sama menjalankan tanggungjawab kita dalam melestarikan alam sekitar, kerana kita tahu ataupun dalam tagline kita adalah alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Kita kena tahu bahawa alam sekitar ini bukan kita saja tetapi juga mempunyai kehidupan yang lain yang perlu duduk bersama atau dalam satu ekosistem yang sihat dan sejahtera. Dan kita punya alam sekitar ini kita akan wariskan kepada golongan belia, tetapi anak-anak pada masa akan datang yang mewarisi kita punya bumi untuk meneruskan kehidupan dan seterusnya. Pihak kerajaan melalui kementerian telah menyediakan berbagai inisiatif polisi garis panduan dan sebagainya dalam usaha untuk melestarikan alam sekitar, dan kita sebagai individu perlu memainkan peranan kita bagi melestarikan alam sekitar dengan melakukan berbagai aktiviti-aktiviti mudah seperti Bring Your Own. Dan juga dengan ini saya ingin highlightkan satu perkataan untuk melestarikan alam sekitar ini, iaitu be fantastic, use less single use plastic. Itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Julia Nastasha binti Muhammad Azin dan saya daripada kelas DLM 6A bernombor ID PDL 19100017, ingin membentangkan tentang usaha menjadi masyarakat yang prihatin dalam melestarikan alam sekitar. Jadi saya akan huraikan beberapa poin dalam melestarikan alam sekitar sebagai masyarakat yang prihatin. Yang pertama ialah prihatin kepada aspek kesihatan dan kebersihan. Jadi kita perlu ada sifat empati dan prihatin terhadap alam sekitar dan mengambil berat tentang keceriaan di sekeliling kita. Yang kedua ialah prihatin kepada kejiranan dan keadaan sekeliling. Jadi kita haruslah mengambil tahu serta sensitif dengan isu-isu alam sekitar dengan tidak membakar sampah, kerana mungkin ada jiran yang tidak boleh hidup asap sampah. Dan ada kemungkinan bahawa ada tempat atau keadaan yang masih berada dalam fasa pemulihan COVID-19. Jadi untuk poin yang ketiga ialah kita perlulah prihatin kepada tanggungjawab menjaga alam sekitar. Bagaimana caranya? Iaitu dengan mempunyai rasa dengan cakna dan mempunyai rasa tanggungjawab dalam diri untuk bersama-sama menjaga alam sekitar, kerana ianya merupakan amanah Allah yang seharusnya kita berusaha untuk menjaganya. Dan yang seterusnya, untuk poin yang keempat, kita perlulah mempunyai sifat yang prihatin kepada flora dan fauna. Jadi bukan sahaja manusia, tetapi flora dan fauna juga amat memerlukan pengudaraan yang bersih, suasana yang baik untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi untuk poin yang terakhir, iaitu kita perlulah mempunyai rasa prihatin kepada amalan serta gaya hidup seharian.
Jadi kita ingat tidak salah untuk membakar sampah, padahal ianya mencemarkan udara dan mengganggu kejenuhan kita. Jadi itu saja untuk pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Anis Leka. Saya akan bahaskan mengenai ringkasan video yang bertajuk Apa Kata Orang Muda dalam melestarikan alam sekitar. Jadi saya akan ceritakan sedikit ringkasan di bahagian pendapat tema kemerdekaan yang dapat dikaitkan dengan alam sekitar. Berdasarkan video yang saya telah lihat, antara nilai yang dapat berkaitan dengan tema kemerdekaan serta berkait dengan alam sekitar antaranya adalah nilai patriotisme. Perkara yang telah disebutkan di dalam video adalah golongan belia memainkan peranan yang besar dalam memajukan negara ke arah yang lebih baik. Kebiasaannya, belia atau individu yang mempunyai nilai patriotik yang tinggi dalam diri, mereka mempunyai sifat bertanggungjawab serta prihatin terhadap alam sekitar. Berdasarkan video, mereka ada menyebut bahawa belia yang cintakan negara automatik akan terdetik rasa cintakan alam sekitar. Poin yang seterusnya yang dapat saya ulaskan adalah mereka telah menyebut tentang penggunaan gadget yang berluasa di kalangan belia. Seperti yang kita tahu, golongan belia adalah antara golongan yang sangat terkenal dengan teknologi serta gadget. Mereka juga ada menyebut bahawa belia adalah antara golongan yang mempunyai nilai inovasi yang tinggi. Platform media sosial boleh menjadi satu platform untuk mereka membuat satu inovasi untuk memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia tentang pentingnya untuk kita menjaga alam sekitar. Sebagai contoh seperti yang telah disebutkan di dalam video, mereka boleh menyampaikan sebuah mesej kesedaran seperti melaksanakan kempen online Bring Your Own. Ini adalah berkenaan dengan cara kita mengurangkan penggunaan barang-barang seperti plastik dengan menggantikannya kepada penggunaan beg membeli belah dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, tema atau nilai yang berkaitan dengan kemerdekaan ini memang ada kaitannya dengan alam sekitar. Jika individu itu sayangkan negara, maka secara automatik dia akan tergerak untuk sayangi alam sekitar. Kerana untuk selamatkan negara daripada tercemar, kita perlu selamatkan bumi kita dahulu. Jadi itu sahaja ringkasan yang dapat saya bahaskan tentang pendapat tema kemerdekaan yang dapat dikaitkan dengan alam sekitar. Keseluruhannya, cara penyampaian mereka adalah sangat menarik dan sangat berguna kepada belia yang melihat video ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.